Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Parameswara adalah pengasas Kesultanan Melayu Melaka setelah diusir dari Singapura kerana dikalahkan oleh tentera Siam dalam tahun 1396. Kerajaan Siam menyerang Singapura kerana ingin membalas dendam terhadap perisiknya yang telah dihukum bunuh oleh Parameswara, di mana aktiviti risikan Siam terhadap kerajaan Singapura telah terbongkar. Atas tindakan hukuman bunuh tersebut, menyebabkan tentera Siam menyerang atas kapasiti sebagai membalas dendam dan bukan untuk menjajah Singapura. Serangan hebat dari Siam menyebabkan Parameswara dan pengikutnya berundur ke beberapa kawasan seperti di Muar, iaitu Kota Buruk dan Biawak Busuk. Akhirnya, Parameswara memilih Sungai Bertam, iaitu nama lama bagi Sungai Melaka, untuk dijadikan sebuah pusat pemerintahan kerajaan. Parameswara menamakan tempat itu Melaka, bersempena dengan nama pokok baginda berteduh. Setelah itu, Parameswara diisytiharkan sebagai Raja pertama Kesultanan Melayu Melaka yang kemudiannya menjadi terkenal dan masyhur di seluruh dunia. Begitulah serba ringkas sejarah Sultan Melayu Melaka yang pertama. Video kali ini saya akan menceritakan bagaimana tercetusnya penemuan makam Parameswara Sultan pertama Melaka di Bukit Melaka ini oleh Puan Ita. Pada mulanya, kami diberitahu bahawa pada kawasan ini ada satu aura yang kuat dirasai, tetapi tidak dapat dipastikan apakah aura tersebut. Maka Puan Ita pun mulakan proses mengenal pasti aura tersebut di kawasan ini. Ada bundukan tanah. Tu. Yang ada banyak pokok-pokok tengah-tengah tu. Macam island tu. Tu makam. Oh, di rumah mama. makam. Tu makam tu. Ha, ya. Selang beberapa minit, Puan Ita mengatakan bahawa kawasan ini ada kubur yang berkaitan dengan Sultan Melaka. Kata-kata itu menyebabkan saya rasa sangat terkejut sehingga saya rasa meremang pada bahagian tengkuk. Tanda meremang itu menandakan apa yang dikatakan oleh Puan Ita adalah benar. Subhanallah. Ini satu petunjuk yang bagus dan saya minta Puan Ita dapatkan nama Sultan yang dimakamkan di sini supaya saya dapat sampaikan maklumat ini kepada masyarakat Melayu khasnya.
Paramiswara ke? Aku cubalah test kan Paramiswara ke. Lepas tu nama Islam dia Iskandar. Sultan Iskandar Shah kan. Dia kata apa tu, cakap yang kat Tanjung Tuan tu siapa? Dia kata tu makam kosong. Oh iya ke? Ha. Dia pokok dia goyang tadi. Aku cakap iya ke? Kan orang dah tahu Paramiswara dekat Tanjung Tuan kan. Dia kata kosong. Makam kosong kat Tanjung Tuan tu. Jadi siapa-siapa. Jadi maksudnya yang ini Akhirnya, Puan Ita dapat keputusan melalui sumber batin atas izin Allah bahawa makam ini adalah makam Paramiswara atau nama Islamnya dikenali sebagai Iskandar Shah, Sultan Melaka yang pertama. Pasti ramai yang tertanya, kalau ini makam Paramiswara, makam siapa pula di Tanjung Tuan? Di mana ramai percaya makam Paramiswara berada di sana berdasarkan catatan Tom Pires, iaitu seorang penulis Portugis, mengatakan Sultan Iskandar Shah meninggal di Bertam, Melaka. Dan seorang lagi penulis Portugis, Manuel Gonhinho di Eridia, menulis bahawa makam Paramiswara masih dapat dilihat pada abad ke-16 di Tanjung Tuan di daerah Alor Gajah, Melaka. Menurut sumber batin, makam di Tanjung Tuan memang benar ada sebuah makam Paramiswara. Tetapi, makam tersebut hanyalah makam yang dibina sebagai makam tanda sahaja bagi mengelirukan pihak musuh supaya jenazah Paramiswara tidak dihina sekiranya berlaku peperangan. makam kosong. Maksudnya sebelum ni di mahkam kat sana sebelum ni maksudnya. Bukan. Bukan. Dia makan kat sini sebenarnya. Yang kosong sana tu dia suruh buat kosong kat sana. Suruh buat macam makam Supaya mengelirukan musuh. Oh macam tu. Dia nak musuh tu nanti menghina dia punya jasad dia tu. Oleh sebab itu, jasadnya dikebumikan secara berasingan dengan makam tandanya. Jasadnya di Bukit Melaka dan binaan makam tanda di Tanjung Tuan. Perkara ini dibuat secara senyap-senyap dari pengetahuan umum. Pengurusan jenazah Paramiswara diuruskan oleh anandanya, iaitu Sultan Melaka kedua yang bernama Raja Iskandar Shah. Dipercayai wasiat berkaitan pengebumian jenazah Paramiswara di Bukit Melaka ini disampaikan kepada ananda baginda tersebut sebelum baginda mangkat. Di sebelah makam Paramiswara ini pula juga adalah makam seorang Sultan Melaka. Tetapi baginda memerintah dalam waktu yang singkat sahaja. Untuk pengetahuan semua, ini adalah makam Sultan Abu Syahid Shah Ibni Almarhum Sultan Muhammad Shah yang memerintah Melaka dari 1444 dan mangkat pada 1446, yang nama sebenarnya Raja Ibrahim, adalah Sultan Melaka yang keempat. Menurut sejarah, walaupun Melaka adalah sebuah kerajaan Islam, Sultan Abu Syahid Shah adalah penganut agama Hindu. Baginda mengisytiharkan dirinya sebagai Raja Sri Paramiswara Dewa Shah. Pelantikan Raja Ibrahim ini sebagai Sultan Melaka keempat tidak popular kerana baginda terlalu muda dan mentah. Disebabkan itu, maka berlakulah satu komplot oleh golongan para pembesar istana yang mahukan Islam ditegakkan di bumi Melaka untuk menjatuhkan baginda, sehingga menyebabkan baginda terkorban dan mangkat dalam usia remaja. Sebelum kami meninggalkan kawasan ini, tiba-tiba Puan Ita seperti tertarik pada bahagian pokok di bawah tangga ini. Tidak tahu kenapa, seolah-olah seperti diberitahu bahawa
ini juga adalah sebuah makam. Lalu Puan Ita terus mengamati pokok puding yang berada di bawah pokok besar ini secara batin untuk mengetahui makam siapakah ini. Isteri Parameswara. Isteri Parameswara tahu bang? Tak tahu Dalam sejarah tak ada tulis Tapi dia bagi aku nama ni je, Sunita. Oh, isterinya Sunita. Sunita Isteri- apa aku tak tahu. Isteri Ada pertama. orang apa? Yang pertama lah. Isteri pertama. Parameswara ada kahwin berapa? Allah Alam, aku tak tahu. Tanpa diduga, jawapan yang Puan Ita dapat daripada sumber batin atas izin Allah bahawa ini adalah makam isteri kepada Parameswara yang bernama Sunita Dewi, berketurunan dari keturunan Raja Palembang dan berbangsa Melayu. Setakat yang saya tahu, dalam catatan sejarah, tidak ada menulis pun berkenaan dengan isteri atau permaisuri kepada Parameswara. Tidak diketahui siapakah isterinya, namanya, malah keturunan isterinya juga tidak diketahui. Jadi, ini adalah maklumat terkini dan terbesar dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka khasnya dan sejarah Melayu amnya. Namun, tidak diketahui lebih lanjut adakah Sunita Dewi ini isteri pertama atau Parameswara ada isteri yang lebih dari satu. Wallahu a'lam. Daun puding ini sangat kuat bergerak apabila apa yang Puan Ita sebutkan seolah-olah seperti ada respon dari pokok puding ini untuk mengiyakan apa yang disampaikan. Subhanallah. Saya dan Puan Ita percaya bahawa kawasan ini adalah kawasan makam kerabat Kesultanan Melaka satu ketika dulu yang masih belum dapat dirungkai siapa pemiliknya. Sama ada makam asalnya dari sekitar ini atau makam dari kawasan lain yang dipindahkan ke kawasan ini, itu yang tidak dapat terjawab. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Semoga penemuan makam Parameswara Sultan Melaka pertama, Sultan Abu Syahid Shah Sultan Melaka keempat dan makam Sunita Dewi isteri Parameswara ini mendapat perhatian dari pihak Kerajaan Negeri Melaka dan pihak Muzium Melaka untuk memelihara kawasan makam ini. Saya juga berharap satu binaan makam yang lebih baik dibina di kawasan ini supaya generasi kini dan akan datang dapat mengetahui kedudukan makam Sultan Melaka dan kerabatnya di Bukit Melaka. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik insya-Allah. Assalamualaikum.